وسائر الخلان كان ilmu dan ayah juga anak-anak kami, keluarga dan saudara, seluruh teman Apa tanda orang beradat wajib bekerja? Ianya ingat, kalau mengaku orang Melayu wajib bekerja, ianya tahu. Apa tanda orang berakal? Dalam bekerja hatinya pukal. Apa tanda orang beriman? Bekerja keras, tiada segan. Apa tanda orang berilmu bermalas-malas? Ianya malu. Tak ada guna berbaju tebal, hari panas badan berpeluh. Tak ada guna melayu bebal, diri pemalas kerja bertangguh. Tak ada guna kayu diukir, bila dipakai dimakan ulat. Tak ada guna melayu pandir, bekerja lalai, makannya kuat. Apa guna merajut baju kalau ditetas butangnya lepas? Apa guna disebut Melayu kalau malas bekerja keras? Apabila kerja menjadi sunnah, manfaat sampai ke dalam tanah. Apabila kerja menurut syariat, berkah melimpah dunia akhirat. Apabila bekerja niatnya ikhlas, dunia akhirat Allah membalas. Apabila kerja pada yang halal, dunia akhirat beroleh bekal. Dipetik daripada buku Kesantunan dan Semangat Melayu karya Tenas Effendi. Hiburan mendidik jiwa. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari.
الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Bila kita bercerita tentang mencintai diri sendiri ni, dia adalah satu proses yang panjang dan rumit. Dan self love juga, mencintai diri ni juga, dia boleh mencipta kebahagiaan untuk kita. Kita akan rasa bebas dalam hidup ni. Kita tak sentiasa rasa dikongkong, diperhatikan. Hidup adalah medan ujian. Laluinya dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam rancangan Kemudi Hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, setiap Jumaat minggu pertama dan ketiga 9 malam hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman.
Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Ya, anda bersama dengan saya Faiz Haji Osman. Jumaat minggu pertama, ketiga dan kalau ada minggu kelima kita bawakan rancangan Kemudi Hati bersama. Dan kali ini seperti biasa kita nak bawakan Kemudi Hati ini berbicara tentang isu-isu emosi, isu-isu perasaan kita. Dan pada malam ini kita nak bersama, tak lain tak bukan untuk kita dengarkan bicaranya kaunselor berdaftar kita bawakan pada malam ini. Tuan Haji Ikram Hussein dah pun bersama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan perbincangannya. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah sihat. Malam ni semoga banyak input yang boleh kita pelajari bersama dalam tajuk yang kita pilih untuk kita bicarakan. Sambil anda boleh mendengarkan siaran ini dekat radio, anda juga boleh tonton dekat Facebook dan YouTube. Kalau awal ni ada program nak kena buat seksi keluarga, tak apa, tekan button share, nanti tonton semula. Ataupun kita ajak ramai-ramai lah untuk mengikuti sama perbincangan yang semua orang pun kena ambil perhatian. Mungkin selama ni orang tu rasa tak ada kena-mengena dengan dia, tapi kita nak ambil tahu juga sebab kita ada peranan dalam kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan ummah. Sebagai ahli masyarakat, kita kena bantu sahabat-sahabat kita. Mungkin selama ini mereka terkesan dengan sebarang perkara yang menjejaskan kehidupan seharian mereka. Dan pada malam ini kita nak pilih tajuk tentang kesan emosi gangguan seksual. Kalau anda pernah menjadi mangsa kepada gangguan seksual ini, anda boleh kongsikan soalan anda. Apa tindakan yang sewajarnya yang perlu kita buat kepada pemangsa yang sering mengeluarkan kata-kata, kan? Setengah orang mengeluarkan isyarat-isyarat badan dan sebagainya. Jadi banyak yang perlu kita pelajari malam ini, bagaimana kita nak atasi perkara gangguan seksual ini dan apa kesannya kepada emosi. Jadi anda berdengar dekat Facebook, YouTube dan juga di radio. Selain hantarkan soalan anda di WhatsApp 01129004 Kita malam ini nak teruskan bersama Tuan Haji. Kita nak bawakan tajuk kita ini, kesan emosi kepada gangguan seksual ini. Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang saya hormati, saya muliakan Haji Faiz Haji Osman, DJ dan juga penerbit rancangan Kemudi Hati ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, para masyayikh, guru-guru saya dan tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Tak lupa juga adik-adik yang turut bersama pada malam ini. Baik, dalam situasi hari ini, suasana hari ini yang kita melihat pelbagai keadaan, satu demi satu peristiwa yang menyebabkan saya juga tertanya-tanya kenapa dan apa sudah jadi pada kita punya masyarakat yang menjadikan isu-isu berkaitan dengan seksualiti ini sebagai gurauan. Tak habis dengan isu kesihatan mental, kan, kita buat gurau. Kemudian isu seksualiti, kan, perkara-perkara yang sangat sensitif, kita rasa macam tak ada apa-apa, kan. Bahkan ada juga yang mempertahankan itu sekadar benda biasa. Tapi inilah normalisasi yang bahaya yang berlaku. Tuan-tuan bayangkan sekiranya gangguan seksual ni dijadikan sebagai perkara biasa, dan dah tak ada batas dah. Semua orang boleh perlakukan sesuka hati atas nama gurau. Saya pernah sentuh tentang prank, kan? Sentuh sana sentuh sini, dan ini satu perkara yang perlu dihentikan. Bahkan buat mereka yang mungkin berniat ataupun ada rasa macam nak lakukan, kan? Hati-hati. Kalau kita di kalangan para penjawat awam, saya sentuh daripada penjawat awam, kan? Ada peraturan 4A, itu untuk pelbagai awam, kelakuan tak tertib, yang mana boleh dikenakan tindakan tak tertib bila memperlakukan perkara-perkara berkaitan dengan gangguan seksual ni. Dan secara umumnya pula boleh dikenakan dalam tindakan di mahkamah, bila mangsa melakukan laporan polis. Bahkan untuk pengetahuan tuan-tuan, rang undang-undang berkaitan dengan gangguan seksual ni akan dibentangkan pada bulan Disember ini. Dan maknanya ada satu faktor yang mendesak yang memang perlu untuk dilakukan. Ada kanun kesiksaan lagi, dan tak pekerja. Jadi ini satu gambaran jelas betapa isu gangguan seksual ni bukan perkara gurauan, tapi satu kenyataan yang sangat bahaya. Sebab apa tuan-puan, malam ni saya nak bawa
kita semua untuk memahami bila berlaku gangguan seksual ni, dia bukan ketika itu, dia bila dah buat kelakar, lawak daripada pendapat orang tersebut dah selesai, tidak. Dan bahkan dia akan tersimpan dekat hati, dalam kotak fikir mereka, dan akhirnya akan mengganggu proses ataupun mereka punya perjalanan kehidupan seharian. Sebab tu dia panggil sebagai gangguan seksual. Sebab seksualiti kita ni sendiri pun adalah satu perkara yang sangat private, sangat ialah istimewa. Kita tak boleh nak kongsi dengan sesiapa pun. Bahkan dalam agama kita pun dilarang. Sebab tu ada aurat. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita juga diajar dan dididik yang Allah kata apa? Allah firmankan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah kepada orang lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan, lower your gaze, tundukkan pandangan dan pelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih baik, suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan bukan kepada lelaki saja, wanita juga Allah pesan, wa kullil mu'minat yaghdud min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah juga kepada para wanita, hendaklah mereka menahan pandangan juga, menunduk pandangan. Jadi kemaluan, dan jangan mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak padanya. Maknanya ada ini dalam kaedah fikah lah. Jadi menundukkan pandangan ni sama ada kepada lelaki dan wanita juga. Dan gangguan seksual ni Haji, dan tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, bukan terpakai kepada wanita sahaja, dan bahkan lelaki juga. Sebab itu ada juga kes-kes lelaki yang diganggu dan diperlecehkan. Dah namanya manusia. Jangan kita kata lelaki saja yang melakukan, tidak. Dia kedua-duanya ada. Sebab itu kalau tuan-puan melihat kepada, tadi saya bacakan dari sudut Allah SWT, peraturan pegawai awam misalnya, dalam sebagai penjawat awam, dia terpakai kepada dua-dua sekali, sama ada lelaki ataupun wanita. Dan gangguan seksual ni, takrifnya itu besar tuan-puan. Dia adalah perbuatan sama ada lisan ataupun bukan lisan, secara visual, pelakuan yang disebutkan tadi, secara psikologi ataupun fizikal, atau sebab apa saja yang menyebabkan seorang tu yang waras dia berasa tersinggung, dia terasa ataupun dia rasa tergugat, dia ancam. Apatah lagi dengan perkataan-perkataan yang aku nak buat itu, aku nak buat ini pada engkau, contoh kan. Jadi jangan kita buatkan itu gurauan, sebab itu akan menimbulkan ketakutan. Dan sebab itulah sebenarnya banyak lagi lah perkara yang saya nak katakan. Cuma apa sahaja perbuatan yang bahkan panggilan, contoh lagi sayang kan, itu kalau orang tak selesa, sebab dia rasa bahawa itu tak ada dalam bahasa undang-undangnya, bukan nilai suci hati, sebarang perlakuan yang bukan bersifat suci hati, itu boleh dianggap sebagai gangguan seksual. Jadi tuan-tuan puan, ini perkara yang serius yang perlu diberi perhatian. Bahkan agama kita sendiri pun sangat menjaga dan menekankan supaya kita meninggalkan sesuatu kerana Allah. Innaka lan tad'a syai'an lillah azza wa jal. Jadi saya Allah akan bagi ganti yang lebih baik kepada kita. Dan tuan-tuan puan, sebab itulah kita lihat kenapa agaknya dalam kehidupan kita beragama ni ada telahan-telahan ataupun arahan-arahan yang jelas supaya kita jangan memandang wanita yang bukan mahram. Asalnya tak dibolehkan. Dia hanya boleh ketika mana memiliki hajat untuk berkahwin, misalnya. Dia ada banyak lah dia punya step tu kan. Ada beberapa contoh, kita pandang wanita bukan mahram tu tanpa ada hajat. Hal tu tak dibenarkan, sebab dalam surah Nur disebut kan. Tapi kita pandang isteri boleh, sebab itu adalah mahram kita. Jadi kenapa? Sebab itu ada larangan dan perlu kita patuhi. Dan tuan-tuan puan, beberapa minggu kebelakangan ini kan,
berlaku beberapa perkara yang menyebabkan ramai mereka yang pernah jadi mangsa rasa trigger dan tiba-tiba teringat balik peristiwa-peristiwa bagaimana mereka diperlakukan, diganggu atas bila mereka menonton rancangan yang bersifat lawak jenaka yang menjadikan gangguan seksual ni adalah sebahagian daripada konten mereka. Sebab itulah saya kata dah sampai satu masa kita kena jadi orang yang lebih bertanggungjawab. Dan jadilah orang yang kreatif, tak salah. Nak berkelakar tak apa. Zaman Sayyidina Nabi Rasulullah SAW, kita ada sahabat Nabi bernama Nu'man, seorang yang sangat kelakar, yang suka buat Nabi gelak ketawa, suka buat Nabi SAW yang kita kasihi serba salah. Jadi memang sangat kelakar, dan dia membuatkan para sahabat pun seronok dengan dia. Cuma kelakarnya itu tak adalah sampai memalukan orang lain, merendah-rendahkan orang lain ataupun menyebabkan berlaku suasana yang tidak elok. Jadi yang saya nak katakan, kelakar tu boleh, cuma berhati-hatilah untuk kita memilih bahan untuk kita buat konten kepada persembahan kita itu. Dan tuan-tuan puan, inilah pada awal ni mungkin Haji, yang selepas ini insya-Allah saya mungkin akan kongsikan bagaimana, ke mana yang boleh dibawa dan apa kesan sebenarnya yang dialami oleh mereka yang pernah dijadikan sebagai mangsa. Allahu a'lam. Saya terima kasih Haji untuk perbincangan kita pada kali ini. Kita bawakan tajuk kita kesan emosi gangguan seksual. Ada sahabat-sahabat kita mungkin mengalami sebagai mangsa kepada gangguan seksual ini. Sebelum ini mungkin tak tahu nak tuju kat mana, nak cerita sagi takut orang dia jadi satu aib kalau nak cerita kepada kawan-kawan dan sebagainya kan. Jadi terpaksa pendam, dan ialah macam Haji sebutkan tadi, ada beberapa perkara yang muncul di media-media bercerita tentang pelakuan-pelakuan jenaka, pelakuan-pelakuan seksual ini sebagai satu jenaka, bentuk hiburan. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana kesan emosi kepada mangsa, dan mungkin yang tak ada mangsa pun kadang rasa jelik jugalah dengan perilaku-perilaku yang melihat gangguan seksual ini sebagai bahan lawak dan juga gurauan semata. Jadi kita nak kembali selepas ini, apa juga yang boleh kita lakukan pada anda. Mungkin kalau ada, kita tak tahu jugalah bagaimana yang ditakrifkan sebagai gangguan seksual itu, dan bila kita dapat perkara-perkara seperti mesej, seperti tindakan badan dan sebagainya yang menjejaskan emosi kita, apa tindakan yang boleh kita buat? Selepas ini kita nak bersama. Jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti untuk Kemudi Hati. Anda boleh tonton dekat Facebook dan YouTube serta dengarkan di Radio IKIM. Soalan anda 011-29004004. Nasihat selawat atasmu.
Takkan kita ragu, cobalah sedaya mampu, hidupkan bererti. Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Kemudi Hati. Kita bawakan bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Bicara kita tentang gangguan emosi, kesan emosi gangguan seksual kepada anda. Ada sebarang persoalan, singgah di WhatsApp kami 0112900404. Juga berinteraksi bersama di Facebook dan YouTube. Kongsikan dekat ruangan komen itu. Bawa seisi keluarga, dengarkan perbincangan ini bersama. Manfaatnya agar kita dapat bersama-sama dan kita sebarkan manfaatnya. Jika kita nak sambung lagi, apa yang perlu kita buatlah tindakan-tindakan kepada individu yang mungkin satu dua dia okey lagi, masuk ketiga duk mesej macam tu juga, duk bagi isyarat badan yang tak selesa kita nak tengok dan sebagainya. Bagaimana tindakan dan ke mana yang boleh ditujulah Haji kepada individu yang sering menjadi mangsa gangguan seksual ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, baik, bila dah situasi berlaku, pertama kalau dalam suasana dekat tempat, pertama cari dulu tempat yang selamat, yang boleh kita rasa selamat, yang ada orang yang boleh kita minta bantuan dan pertolongan. Dan yang kedua, telefon saudara ataupun ahli keluarga yang terdekat, hubungi mereka. Kemudian pergi ke ER, emergency room, supaya kita dapat orang sana mahu dia diagnos sama ada berlaku. Yalah, ini kalau dah sampai pada tahap yang berat kan. Dan jangan kalau dah sampai tahap yang berat, jangan bersihkan diri supaya dekat situ ada bukti yang boleh dijadikan bukti yang dalam pendakwaan kepada pelaku. Dan seterusnya dapatkan juga bantuan daripada kaunselor berdaftar untuk melakukan sesi kaunseling, sebab ini penting, sebab trauma tu akan berlaku dekat situ. Dan tuan-tuan puan, kesan daripada gangguan seksual ni, dia akan berlaku self-blame. Dia akan salahkan diri. Kenapalah aku dekat situ? Kenapalah aku tak jauhkan diri? Kenapa? Sedangkan pemangsa ni pun tak nak benda itu berlaku. Tapi disebabkan pemangsa punya tindakan yang begitu jahat tersebut, yang menyebabkan orang yang tak bersalah, dia akan menyalahkan diri sendiri. Sebab itu dia rasa kotor, dia jijik dan sebagainya. Dia akan keluarlah kemarahan dan ini yang kita khawatiri. Dia sampai ke satu tahap akan mengalami flashback, dia akan rasa panik, dia akan sebahagian daripada post traumatic disorder yang akan berlaku dalam diri dia. Kemudian kita khawatir mungkin dekat situ dia akan bina substance abuse, penyalahgunaan bahan, maafkan saya, untuk menamatkan kehidupan, sebab rasa diri tak sempurna. Dan tuan-tuan, sebab itu perkara ni, sebab tu saya katakan sebagai satu perkara yang sangat bersalah. Siapa pun pelakunya, tak kisahlah atas nama apa pun, hatta dalam kelas ke kan, dekat mana-mana pun lah, apa juga pakaian lambang yang kita bawa, selagi ia bernama gangguan seksual, sama ada kepada wanita ataupun lelaki, maka satu tindakan yang secara undang-undang perlu diambil kan. Sebab perkara ni bukan perkara main, sebab dia consequences dia banyak berpanjangan kan. Sebab bila sexual trauma ni, dia akan musnahkan hubungan. Dan kalau itu adalah suami ataupun isteri orang, hubungan dia bersama pasangan tu dia mungkin akan terjejas sebab trauma yang berlaku. Dia rasa macam tidak bersih. Ini yang kebanyakan kekerapan yang dikongsi. Dan akan berlaku secondary trauma, di mana mangsa mungkin merasakan bahawa dia tak dapat pembelaan yang sewajarnya, dan berkongsilah dengan doktor, dengan kaunselor berdaftar untuk mendapatkan Allahumma salli Muhammad, bantuan dari sudut psikologi. Sebab ini sangat penting bila berlaku keadaan begini. Dan tindakan undang-undang ni perlu diambil dengan sesegera mungkin. Dan kita perlu dakwa mereka yang melakukan tindakan begini.
Saya rasa buat masa itu Haji, apa yang cuba untuk saya sampaikan. Saya insyaAllah banyak lagi yang bakal kita pelajari malam ini berkaitan dengan kesan emosi gangguan seksual ini. Jangan pandang ringan. Setengah orang, yelah, kita nak tahu jugalah Haji kepada semua. Kita tahu juga, yelah, kadang-kadang orang kata boleh tengok ciri-ciri pemangsa ini orangnya yang bagaimana. Ada ke kalau tak tahulah dalam kajian-kajian psikologi dan sebagainya melihat kepada pemangsa ini perilakunya begini orangnya, cara cakapnya dan sebagainya. InsyaAllah kejap lagi kita nak bersama dengan Haji berkaitan dengan pemangsa kepada gangguan seksual ini, dan kita nak tahu jugalah secara psikologinya kenapa mereka ini cenderung untuk kalau bercakap perkara-perkara yang kotor, kalau buat perkara-perkara perbuatan dan sebagainya, isyarat badan lah, bukanlah sampai tahap ke yang teruk dan sebagainya. Mereka rasakan ini sebagai bahan jenaka je, tapi sering nak orang kata mengganggu orang lain, rasa seronok bila tengok orang lain tak selesa kan, rasa seronok bila orang dia ni macam ni, nampak macam okey lah, kita boleh buat lagi. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini dalam perbincangan Kemudi Hati. Dan kalau sahabat-sahabat saya ada persoalan terutamanya kepada ibu ayah lah yang mungkin ada kebimbangan kepada anak-anak mereka yang meningkat dewasa, yang membesar waktu ini dalam suasana yang sangat mencabar. Kadang-kadang kita rasa gangguan seksual ini berlaku dalam bentuk sentuhan, tapi kita lupa kadang-kadang juga boleh berlaku dalam bentuk sekarang ni zaman teknologi kan Haji, di laman sosial. Pelbagai perkara yang perlu kita bimbang, dari segi video, dari segi gambar-gambar kan, bahasa-bahasa, mesej WhatsApp dan sebagainya yang perlu kita ambil perhatian. Dan ada juga tanya dengan kita ni, baru je soalannya muncul, tapi kejap lagi je kita nak jawab soalan sahabat kita ni. Sebelum saya kongsikan dulu ciri-ciri predator seksual ini. Dia tanya macam tu. Kejap lagi dah kita kembali selepas ini. Ada ke yang disebut jelas, tak tahulah, mungkin ada 1, 2, 3 persamaan antara satu pemangsa, 2, 3 pemangsa yang lain. Ini kita boleh kategorikan sebagai ciri-cirinya. Kembali selepas ini dalam Kemudi Hati, bicara kita bawakan pada malam ini kesan emosi gangguan seksual. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life, jalan cara untuk menjalani hidup, dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam, apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang, bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah, lepas itu buat atas muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis mana yang lebih banyak. Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawasul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Jika Anda seorang pekerja, maka berlaku jujurlah dan teluslah dalam pekerjaan Anda. Janganlah Anda merasa risau apa kata manusia, kerana yang menilainya hanyalah Allah. Kerana itu Nabi SAW telah pun bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguh-sungguhnya, kata Nabi, Allah senang, Allah suka dan Allah sayang terhadap mukmin yang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tekun. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami.
IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya, 20 tahun anda bersama-sama dengan kami, pelbagai perkongsian ilmu yang bermanfaat kita bawakan pada malam ini. Topik yang penting untuk kita bicarakan. Terima kasih Nurul Izzati kata topik yang sangat penting untuk kita dengarkan. Temu bual kita pada malam ini tentang tajuk kita, kesan emosi gangguan seksual kepada sahabat-sahabat kita yang menjadi mangsa pada gangguan seksual ini. Kalau ada sebarang persoalan yang diajukan, pengalaman nak dikongsikan, silakan. Ruangan WhatsApp kami dibuka untuk anda, 011-29004004. Kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, untuk kita bicarakan tajuk kita pada malam ini. Haji, ada sahabat kita bertanya tentang predator seksual ini. Boleh tahu ke meja ciri-ciri predator seksual ini, ataupun mereka yang sering ada gangguan-gangguan seksual, pemangsa? Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Muhammad wa ala Muhammad. Dulu bagus, soalannya sangat bagus. Dulu kita rasakan nak lepaskan anak-anak, ya, anak-anak perempuan, anak-anak kecil kita dekat luar rumah, kita cukup risau. Tapi malangnya dalam suasana PKP baru-baru ni, predator tu sendiri sebenarnya kadang-kadang ada di dalam rumah. Mungkin ahli keluarga terdekat. Jadi ini yang perlu kita, sebab itulah saya kata bila nak bicarakan isu seksual ni, kadang-kadang ada setengah orang dia terlalu tabu, kan? Segan, malu. Betul, tak salah. Tapi sampai satu masa kita kena tahu dekat mana limitasi, kan? Boundaries. Ada setengah yang membicarakan dari satu sudut liberal, kan? Menyokong transgender misalnya, kan? Dengan pakai tudung, tak pakai tudung, kan? Dan ini perkara yang perlu dihentikan. Bahkan kita dalam Islam, ruang perbicaraan ni sangat luas. Misalnya Datuk Dr. Mufti Wilayah Persekutuan sendiri, kan, yang berterus-terusan membuka ruang perbicaraan supaya kita masyarakat lebih jelas untuk faham. Dan begitulah, predators ni tak semestinya di luar, dia juga mungkin berada dalam rumah. Sebab itulah tajuk sebegini perlu dia ambil tahu, perlu dia ambil berat. Dan tuan-tuan, untuk mengatakan siapa, tengok muka anak, apatah lagi saya sebagai seorang kaunselor berdaftar, tengok wajah orangnya saya dah boleh agak, tidak. Itu sangat mustahil, kan? Salah faham. Tapi yang dia mereka boleh berupa pelbagai rupa. Yang pakaian, sebaik-baik pakaian misalnya. Sebab itu tak boleh nak kenal macam tu saja. Cuma dalam waktu hari ini kita kena sangat berhati-hati. Sebab predator ni, pemangsa ni, mereka akan melakukan, dia panggil istilah sexual grooming, ya. Sexual grooming ni dia kaedah sebenarnya, perbuatan dia akan dekati, ya, dia akan berbaik-baik dengan seorang yang dia aim nampak ini mangsa. Dia tak kisah sama ada itu adalah kanak-kanak ataupun rakan sekerja yang fragile, yang boleh dekati, yang mungkin tak bersuara bila diperlakukan. Dan dia makan masa, dia bukan tiba-tiba berlaku. Dan dia mendekati ni tujuan dia nak kurangkan penolakan. Sekiranya sampai waktu untuk mereka melakukan perilaku seksual terhadap mereka. Ini pertama. Yang kedua, dia akan membuatkan mangsa ni terhutang budi, harta. Dan suasana kerja, saya bicarakan tentang suasana kerja, mungkin dari sudut memudahkan urusan kerja. Sebab itu akan berlaku tautan emosi antara pemangsa dan juga mangsa. Dia rasa dilindungi, selamat waktu bersama. Sedangkan pemangsa ni dia hanya menunggu waktu dan saat saja untuk melakukan. Dan ada beberapa kaedah yang dilakukan kajian terhadap isu berkaitan dengan sexual grooming ni, tuan-tuan. Antara lainnya adalah dia akan dapatkan sasaran yang fragile. Dan saya sebut tadi, mangsa yang memang rapuh, kan? Boleh mudah, mungkin tak ada ramai kawan, mungkin dia tak percaya orang lain kecuali dia, sebab dia dah buat pendekatan, kan? Dia mendekati. Kemudian yang kedua, dia akan dapatkan kepercayaan, dia akan tunjukkan reputasi. Mungkin ini yang biasa berlaku, contoh bawa makan dekat luar, sampai beberapa waktu dan dipulangkan dengan keadaan yang selamat, tak ada lakukan apa-apa, dan berkali-kali dia buat, sampailah kepercayaan tu memang tinggi, dah hampir nak jadi ultimate. Dan dia akan bagi, yang ketiga, dia akan bagi apa sahaja keperluan,
hadiah, apa benda perkara yang mangsa tak ada. Ada satu kes yang lama dahulu, mangsa diberi handphone, telefon bimbit. Jadi bila kata pemangsa telefon, dia boleh angkat. Jadi sampai satu masa, apa saja yang disuruh oleh pemangsa, mangsa akan buat. Ini nampak tak, session grooming dia step by step. Dan dia makan masa yang lama. Ada setengah tu kalau dia rasa dah yakin, dia akan lakukan. Dan kemudian dia akan minta lah untuk merahsiakan apa yang dilakukan, walaupun itu bukan perilakuan seksual. Supaya kebiasaan nanti apa saja yang dilakukan bersama ni dia akan rahsia. Kemudian barulah pada peringkat melakukan isu berkaitan dengan gangguan seksual. Dan selepas itu dan selepas itu akan berlakulah penguasaan. Dan penguasaan ke atas mangsa ni dia akan ugut, misalnya dengan gambar, video dan sebagainya, sebab proses tu akan berulang dan ulang tanpa pemangsa ni ada rasa bimbang yang dia akan tertangkap sebab tadi berapa step yang dia buat. Sebab itulah tuan-puan, kita kena cakna sexual grooming ni dia banyak kepada kanak-kanak, tapi dalam secara tak langsung dia berlaku juga pada orang-orang dewasa. Yang saya sebutkan tadi, ada ciri-ciri tadi yang fragile, bersendirian, yang tak ada sesiapa dekat sisi, dan inilah nak kena pasti. Sebab itu orang tua-tua kita selalu ajar kan, jangan percaya orang luar. Orang kalau suka pada seseorang, dia sepatutnya ada caranya. Dia bukan asyik bawa keluar ke hulu ke hilir kan, tak tentu hala. Dia kalau lelaki ni, kalau dia suka pada wanita, dia akan gentleman kan, untuk meminang terus, berkahwin, untuk ada rasa tanggungjawab. Ini bukan bertahun-tahun keluar masuk, naik kenderaan, keluar masuk kan, dating dan sebagainya. Ini contoh saja. Sebab itu ibu bapa kena ada tanggungjawab yang besar kan. Dalam suasana hari ini kita banyak juga dikejutkan dengan saya, itulah isu kami sebagai kaunselor berdaftar ni. Kami tak boleh nak kongsi isu-isu yang pernah berlaku. Saya cuma boleh petik lah 10 tahun 20 tahun yang lepas, sebab dari sudut etikanya dah berkurangan. Dan dulu bagaimana kanak-kanak ni dia diganggu secara seksual oleh penjaga ni dekat ketika mana tinggalkan di rumah, oleh suami penjaga. Kemudian ada yang kes dengan anak lelaki. Sebab itulah kerajaan kita sangat mementingkan Allahumma salli Muhammad, child care ni di kalangan yang berdaftar supaya isu-isu keselamatan ni dapat terpelihara dibina. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku pada kanak-kanak misalnya ketika mana zaman mereka kecil ni, kita rasa alah dia takkan ingat, lupa. Tidak. Sebab tu kotak fikir memori kanak-kanak ni dia sangat hebat, sangat dahsyat. Sebab itulah para imam-imam besar kita punya para Muslim scholars kita, ketika kanak-kanak Imam Syafi'i sini rahimahullah, dan bagaimana beliau daripada kecil lagi dibesarkan dalam sosial ilmu. Sebab itulah zaman kanak-kanak ni biarlah mereka ni membesar dalam keadaan yang selamat. Dan ini tanggungjawab ibu ayah hari ini yang penuh mencabar. Dan pencegahan adalah kunci utama. Didikan, jangan bercakap dengan orang yang tak dikenali. Kenalkan kepada anak-anak ni tempat mana yang tak boleh disentuh, dekat mana. Hatta yang dewasa pun, sama ada wanita dan lelaki, kadang-kadang kita punya zon selamat ni, kita biarkan orang ceroboh, dekati, hampiri, pegang sana, pegang sini. Yang mana salah? Ini saya cerita tentang orang dewasa. Yang akhirnya bila dia balik, dia tertanya, macam salah je kan, dia pegang aku tadi misalnya kan. Jadi bila dia kata macam salah, dia rasa bersalah dan bersalah. Kenapalah aku biar? Nak buat aduan tak tahu nak ke mana. Jadi itu. Kemudian bina hubungan emosi dengan anak-anak. Apa yang anak cerita, supaya mereka tak cari orang lain untuk bercerita. Ini penting sebab kadang-kadang predator ni dia faham, dia mendengar, dia melayan. Sebab tu sebagai ibu bapa, dia akan caring kan, dia akan bagi. Tadi kan saya kata dia akan bagi sesuatu yang tak ada, yang mungkin ibu ayah tak bagi kan. Sebab tu kasih sayang. Dan seterusnya, ajar anak berkongsi dengan ibu ayah apa saja. Sebab ini penting, bina kepercayaan, supaya mereka tak takut untuk bercerita apa yang dah berlaku kan? Jadi ajar mereka, tadi saya ulang lagi, tempat dekat mana yang boleh sentuh, apa yang tak boleh sentuh, apa patut buat, jerit waktu bila berlaku.
satu keadaan, beritahu jerit bila orang yang tak dikenali melakukan sesuatu yang bersalahan. Ini didikan-didikan yang perlu dibagi, dan berkomunikasi secara telus lah, direct kepada anak-anak tadi saya sebutkan tadi, apa yang boleh tak boleh. Dan tak lupa juga isu penggunaan media yang hari ini sangat mendesak, yang perlu diberi penekanan kan. Walaupun anak-anak kita ni kita rasa selamat kan, kita dah buat firewall dan sebagainya, brick wall dan sebagainya, tapi pantau dan seterusnya tegas dengan peraturan hubungan sosial luar daripada keluarga. Sampai peringkat bila anak-anak ni tak boleh keluar rumah dengan kawan-kawan, sampai waktu bila, dekat mana saja, taman permainan boleh, tapi kalau nak keluar pergi tempat lain, rumah kawan dan sebagainya, big no. Ini kena jelas, kena tegas supaya mereka terbina dengan kefahaman kenapa. Dan tuan-puan, sekiranya berlaku, wa'alaikumsalam zalik lah, kita minta jauh lah, buat laporan polis dengan segera dekat situ. Memang tindakan insya-Allah ada kepada mereka yang memperlakukan. Allahualam. Terima kasih Haji untuk penjelasan. Dan ada juga sahabat kita berkongsi, katanya di sekolah, bermula dari peringkat prasekolah, guru perlu ajar dan didik murid tentang gangguan seksual. Itu yang perlu kita jelaskan. Dan insya-Allah Haji kejap lagi kita nak beralih kepada penjelasan ini. Dan juga kita nak tahulah Haji, ada setengahnya merasakan mangsa lah, terutamanya kan tidak gemar untuk berkongsi, satu, dan juga bagaimana kita nak yakinkan pada mangsa ini laporan dan tindakan perlu diambil dan perlu dibuat. Letak tepi dulu soal malu, soal image dan sebagainya, tapi ini tindakan yang sewajarnya yang perlu dibuat agar pemangsa tidak mencari mangsa-mangsa selanjutnya meneruskan aktiviti-aktiviti gangguan seksual itu. Sekiranya tidak diambil tindakan, mereka merasakan ianya satu perkara biasa. Dan kita nak tahu jugalah Haji, setengah orang sering menggunakan perkataan-perkataan dalam WhatsApp, di laman sosial, dah menjadi perkara normal. Kita risau, kita risau normalisasi itu akan menjadikan tak ada apalah tu gurau je. Jadi itulah perkara yang perlu kita bimbangkan, dan apa yang boleh kita pesankan kepada semua orang lah, agar isu ini bukan isu yang perlu dipandang ringan, isu yang semua orang ada peranan. Macam Haji sebut tadi juga, kadang-kadang ianya boleh berlaku dalam rumah kita sendiri. Orang yang kita percaya, orang yang disanjung oleh masyarakat pun boleh melakukan perkara-perkara dan jadi pemangsa kepada gangguan seksual. Jangan ke mana kembali selepas ini untuk bicara kita dalam Kemudi Hati. Jadi teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Manusia punya kelemahan.
berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurnakan kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurnakan hidup kami, amin. Berkati hidup kami, amin. Bukalah hati kami, amin. Sempurnanya jiwa, sempurna semua, sempurna semua, amin. Terus setia bersama kami. Kim Inspirasi Inforia Islami tidak rakyat majid lagu Amin untuk waktu ini bersama kita dalam Kemudi Hati bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar. Kita bicara tentang kesan emosi gangguan seksual. Sebelum kita berakhir, sedikit Haji saya kongsikan beberapa respon tadi berkaitan dengan pendidikan anak-anak, terutamanya di prasekolah lagi perlu kita jelaskan tentang gangguan seksual ini, dan ada juga berkongsi dengan kita, ajar anak berkongsi apa sahaja dengan ibu ayah agar mereka tahu apa yang boleh, mana yang tak boleh dikongsikan. Terima kasih banyak. Juga sahabat kita kata, saya selalu ajar anak jangan pergi atau tidur rumah kawan. Bila anak ajak kawan datang rumah, ibu bapa mesti ada di rumah, katanya. Itu antara yang sahabat-sahabat kita kongsikanlah. Dan Haji, sedikitlah pesanan kepada semua orang, sebab ini peranan yang perlu dimainkan oleh semua orang. Terutamanya macam Haji sebut tadi kan, bila berkaitan dengan media sosial, ada limitasi-limitasi. Dan sekarang ini senang kita nak ajak orang datang rumah sebab kita sendiri yang dedahkan apa yang ada dekat rumah, bagaimana selok-belok rumah, kan kadang buat kelas online pun dalam bilik, di katil. Jadi perkara-perkara itu perlu menjadi perhatian. Kadang-kadang orang tak nampak benda itu menjadi satu perkara yang perlu dirisaukan. Saya pernah bersama dengan wakil dari Cyber Security Malaysia. Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dalam kita memuat naik suatu perkara, terutamanya dalam faktor keselamatan cyber, agar kita tidak datang bahaya tu tak adalah dekat kita kan, sebab orang dah tahu rumah dia macam ni kan. Pasuk dia ni tak, kita pula secara selalu kongsi kan, parents tak ada kat rumah minggu ni, balik kampung ke, teman nenek ke. Jadi perkara-perkara macam tu, macam mana Haji, normalisasi di media sosial itu, adakah ianya juga turut menyumbang kepada perilaku-perilaku gangguan seksual ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji, benar yang apa Haji katakan tadi kan. Kadang-kadang kita membiasakan perkara tersebut yang mana salah. Yang saya katakan tadi, kalau dalam kumpulan-kumpulan WhatsApp misalnya kan, berkongsi dengan meme-meme, gambar-gambar yang tidak sepatutnya. Jadi ini normalisasi lah yang kita nak biasakan, yang akhirnya dia jadi budaya yang membara. Sebab tu dah tak segan silu dah nak cakap depan anak, depan kawan-kawan kan. Ada setengah tu yang depan, maafkan saya lah, depan pasangan buat gurauan ya. Dan yang itu maruah kan, satu perkara yang kadang sedih bila dengar. Ada isteri perempuan, mereka sangat malu bila pasangannya menjadikan lawak-lawak lucah ni bahan yang disembangkan dalam ahli keluarga, dan dia bermula daripada kawan-kawan, lepas tu dengan sepupu-sepapat, sampai dia tak rasa apa-apa. Jadi itu yang kita kena berhenti dalam melakukan. Dan sebab kita kena faham apa saja tindakan kita ni, dia ada malaikat yang catatkan. Iz yatalaqal mutalaqayan anil yamin wa anil shimal qa'im. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan seorang di sebelah kanan dan sebelah kiri, apa saja yang kita ucapkan. Dan hari ini dalam tulisan dekat media sosial misalnya, dan kita seolah-olah kalau kita menyalahgunakan tulisan kita ni, seolah kita sengaja mencari kemuliaan Allah, sebab kita menyandarkan nikmat yang Allah bagi bukan pada jalan kebaikan, tapi jalan-jalan yang merosakkan, umpatan, kejian ya. Jadi bantulah, tolonglah kalau kita buat tu pada orang lain, isteri orang ataupun anak orang lain, satu hari nanti kena khawatir perkara yang sama mungkin berlaku kepada ahli keluarga kita pula kan, isteri, anak-anak perempuan. Kalau bukan isteri, anak-anak perempuan kita, mungkin cucu cicit kita nanti kan, disebabkan perbuatan yang kita lakukan. Sebab itu
saya mohon sangat-sangat kita pelihara lah, beri ingatan secara hikmah di kalangan rakan-rakan, sahabat, supaya perkara ni perlu diberhentikan. Dan kadang-kadang lawak-lawak yang maafkan saya lah, tentang wanita, tentang yang telah dengan gelaran-gelaran tertentu. Maafkan saya lah, saya tak nak sebut sebenarnya, tapi saya terpaksa sebut. Contoh bila tentang janda, mereka tak minta, tapi kenapa kita jadikan perkara tersebut sebagai perkara yang sebagai bahan kelakar dan lawak. Jadi bantulah, tolong, sebab kita membawa agama kita bersama di kalangan masyarakat dan sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi tuan-puan, kita semua adalah duta kepada agama kita. Jadi orang lain tak tengok pun, dia tak baca pun Quran, hadis dan sebagainya, tapi dia melihat akhlak kita sebagai seorang Islam. Jadi wallahu a'lam haji, mudah-mudahan saya dan kita semua menjadi orang-orang yang bukan penyebab agama kita ni dimalukan disebabkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Haji untuk perkongsian kita kali ini dalam bicara kita tentang kesan emosi gangguan seksual. Hari ini kita tak nak lagi jadikan budaya jenaka seksual itu sebagai budaya yang biasa dalam masyarakat kita. Kita yang kena bentuk pemikiran masyarakat hari ini, kalau kita sering nak didedahkan dengan jenaka-jenaka yang berkaitan dengan seksual kan, tentang perilaku seseorang dan sebagainya, ke mana pula ada tuju pemikiran kita untuk anak-anak generasi muda akan datang. Jadi fikir-fikirkan bersama. Terima kasih banyak sahabat kita yang berkongsi. Ada sahabat-sahabat kita beberapa kongsi komen kan. Ni ada satu lagi sebelum kita berakhir, ada sempat kongsi komen. Dia kata, thank you so much for bringing up this issue. Saya merasa bosan bila orang-orang sekeliling sekarang ni macam tak ada moral, talking nonsense about women. Itu antara perkara yang perlu kita ambil perhatian. Nabi pesan bagaimana perilaku kita dari segi perbuatan kita, percakapan kita. Jadi jagalah lidah kita. Dalam bulan Rabiul Awal ini kita belajar sama-sama bagaimana Nabi dah tunjukkan banyak contoh yang terbaik, belajar tentang syama'il, cara cakap Nabi kan, perilaku Nabi terhadap ahli keluarga, terhadap wanita, dan banyak yang boleh kita pelajari. Terima kasih semua atas komen dan respon anda. Semoga bermanfaat perbincangan kita kali ini, dan insyaAllah kita doakan kebaikan untuk semuanya, dan kepada mungkin yang diuji waktu ini menjadi mangsa kepada gangguan-gangguan seksual, kita harap ada tindakan sewajarnya yang diambil kepada perilaku-perilaku pemangsa-pemangsa anda, dan kita harap ini tidak berlarutan, dan kita harap juga kan Haji, agar ilmu dapat kita sebarkan kepada ramai lagi, mungkin kepada adik-beradik kita, tentang pentingnya kita faham apa itu gangguan seksual, dan ada batas-batas yang diletakkan dalam agama, dan undang-undang juga jelas dalam negara kita menggariskan tentang jenayah-jenayah macam disebut tadi kan. Kita harap ada satu penambahbaikan dalam undang-undang gangguan seksual nanti, insyaAllah. Haji, terima kasih banyak untuk ilmunya. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa awal November untuk pertemuan kemudi hati kita. Jadi anda terima kasih bersama dengan kami. Kita jumpa nanti Jumaat, minggu pertama dan ketiga setiap bulan insyaAllah untuk kemudi hati. Jadi jangan ke mana, teruskan setia bersama kami Haji. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda teruskan setia di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ini tentang sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang.
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan.